Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni AJ nak buat satu review ini berkaitan dengan satu video yang tular lah. Di mana video ini pada asalnya AJ buka kat Facebook, AJ nampak dia naik kat AJ. Kemudian sumber yang asal tu AJ tak tahulah daripada mana. Sekarang ni dah tular video tu, jadi ramai yang orang kongsikan lah akan video ini. Okey, jom kita sama-sama tengok akan video ini terlebih dahulu. Okey, jadi video ini dikongsikan yang sekarang ni AJ jumpa dekat komuniti Kota Masai page, tiba-tiba naik kat Facebook AJ, di mana dia punya caption dia ialah sekadar peringatan untuk kita semua. Depan rumah kawan pukul 2.45 pagi bersamaan dengan 31 hari bulan 3 di Kota Baru Kelantan. Tak pasti apa yang ditabur, rumah di kawasan pedalaman kampung. Hati-hati semua zaman sekarang. Okey, jadi info tu tak pasti betul ataupun tidak, tapi kita tengoklah akan video ni sebab video ni mendapat view yang ramai dan share yang ramai. Okey, jadi 1, 2, 3. Okey baik, video ni dia tak ada bunyi, dia hanya video sahaja, di mana nampak ada seorang perempuan yang keluar daripada kereta. Kemudian beliau taburkan apa tak pastilah, tapi kalau tengok bekas yang ditaburkan tu macam bekas orang bancuh simen punya bekas tu. Bukannya baldi ke apa ke, yang baldi yang orang bancuh simen tu. Lepas tu dia masuk dalam kereta, lepas tu dia keluar, dia belah macam tu lah. Video ni pendek saja, jom kita tengok sekali lagi apa yang dia buat. Okey, video ni 26 saat sahaja. Ini mungkin tuan rumah tu lah yang tinggal dekat rumah tersebut. Mungkin dia dengar ada bunyi kereta, pelik ke apa kan, jadi dia rakam. Jadi AJ tak pasti apakah yang ditaburkan itu, adakah air ataupun tanah ke apa ke, AJ tak pastilah. Tapi di hadapan rumah orang tersebut, orang ni pun pakai tudung dan sebagainya, jadi lepas itu dia pergi. Itu sajalah. Okey, jadi bahagian komen ni ada banyak, jadi kita nak buka di bahagian komen. Okey baik, jadi pandangan korang berkaitan dengan video tersebut, korang rasa itu adalah perbuatan apa? Adakah ianya satu sihir ataupun ianya satu perbuatan yang syirik ke apa kan saja, ataupun dia saja bagi makan ayam yang ada dekat kawasan depan rumah orang tu. Kita tak pastilah. Dalam keadaan ini kita tak pasti pasal kita tidak berada di tempat kejadian dan kita pun tak kenal orang itu siapa kan. Jadi persoalannya sekarang ini, kalau berlaku situasi yang macam tu dekat kita, apa yang perlu kita buat lah. Kalau contoh berlaku situasi yang pelik macam ni lah, kalau mungkin orang kata orang tu hantar sihir dekat kawasan rumah yang kawan yang rakam ni, tapi kita tak pastilah akan hal itu sebab dia ada dua kemungkinan. Okay? Kalau siapa-siapa yang masuk bidang perawat ni, insyaAllah dia mungkin ada pengalaman inilah, di mana kadang-kadang bila orang yang buat proses rawatan dan sebagainya, ini cerita betul dia pergi merawat dan sebagainya. Kalau perawat itu dia tak ikut syariah lah, maksudnya dia merawat, dia boleh merawat tapi dia tak ikut syariah. Lepas tu apabila dalam proses rawatan tersebut dia bagi tahu orang yang kena rawat itu, dia kata bahawa ada orang buat. Okey, jadi orang yang mungkin kena sihir ni, dia mesti tertanya-tanya siapakah orang yang buat dia dan sebagainya kan. Jadi itulah, kalau orang yang belajar memang ruqyah syariah, yang mengikut syariat, dia tak akan bagi tahu. Kalau dia tahu sekalipun dia tak akan bagi tahu, sebab dia tak nak nanti benda itu akan mendatangkan perkara buruk pada masa yang akan datang lah. Tapi bagi orang yang dia tak faham tentang syariah, tentang boleh ke tak dalam Islam dan sebagainya, dia akan bagi tahu siapa yang buat kau, ini orang ni yang buat kau. Jadi bila dia dah tahu macam tu, kadang-kadang itu yang dia cakap, jangan dengar cakap jin ni kan. Sebab kalau yang dia bagi tahu tu, siapa yang bagi tahu? Siapa yang bagi tahu perawat tu yang kawan ni buat, macam mana dia boleh tahu? Dia tak akan tiba-tiba boleh tahu, oh saya ni dapat pengetahuan ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dia tak boleh claim je tu. Even kalau betul pun dia seorang je lah yang boleh pakai, orang lain tak boleh pakai kan. Jadi mungkin
perkabaran itu disampaikan oleh makhluk jin dan sebagainya. Sebab tu kita kena elakkan. Kalau kita jumpa perawat-perawat yang seperti ni, kita cuba elakkan. Jadi ada orang, kalau orang awam yang dia tak tahu akan perkara-perkara ini, bila dia dengar macam tu, jadi itulah yang dia cuba untuk balas dan sebagainya kan. Kalau perawat Islam yang mungkin ikut syariat, kalau orang tu kata, oh kalau macam tu kita kena buat balik dia, bagi dia rasa balik sihir itu. Kalau perawat yang dia tak mengamalkan syariah ni, tak ikut syariat ni, dia akan buat lah balik. Kita hantar balik hantu ke jin ke supaya sihir tu patah balik ke dia. Ini kalau yang tak ikut syariat lah. Kalau yang ikut syariat pula, dia akan larang. Dia kata tak apa, tugas kita sekarang ni bukanlah untuk balas balik akan sihir ataupun kejahatan itu, tetapi ini semua adalah ujian daripada Allah, dan kita pun dalam proses rawatan cukup sekadar sampai kita sembuh saja. Allah bagi kita sembuh sampai di situ. Tentang orang yang buat dan sebagainya, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang balas. Dan selalunya peruqyah yang macam ni ataupun perawat yang macam ni, dia takkan beritahulah siapa yang buat orang tersebut. Okey, jadi balik kepada isu tadi, kalau korang tengok memang situasi tu memang pelik sangat lah kan. Tiba-tiba pukul dah tengah malam kan, orang parking depan rumah kita, lepas tu dia tabur apa tak pasti. Ada yang kata itu adalah tanah kubur. Kalau garam, dia rasa mustahil. Sebab garam ni kalau orang tabur, orang akan perasan kalau garam. Kalau tanah ni orang tak apa-apa perasan sangat, tapi kalau garam tu nampak sangat kan, ada kesan garam dan sebagainya. Selalu orang mungkin tanah lah, gunakan tanah kubur dan sebagainya lah. Jadi adakah benda ini bila orang buat macam tu ada kesan kepada orang yang dapat perkara tersebut? Persoalan lah kat sini. Dia tentang sihir ni, yang bagi keizinan sampai ke tak sampai kepada diri kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab tu kita ni kena sentiasa mengamalkan pendidik diri, kita kena ikut syariat, kita kena buat benda-benda yang fardu dan sebagainya. Lepas tu AJ dia baca komen tadi sikit, AJ baca dekat video tadi, komen dia bagi ayat surah Yasin ayat berapa. Lepas tu dia kata baca ganjil, lepas tu baca macam terbalik macam mana tah. Itu pun AJ tengok tu pun dah lari AJ rasa kan. Padahal ayat Quran itu betul, tapi bila kata baca surah Yasin ayat sekian-sekian, nombor ganjil ayat dia, kemudian baca terbalik, jangan baca yang daripada awal, maksudnya baca daripada belakang ke depan. Kaedah atau metod itu sendiri pun AJ pun tertanya-tanya mana dia dapat ni. Ayat Yasin, surah Yasin tu betul lah, ayat-ayat Quran dalam surah Yasin itu benar, tapi bila dia buat kaedah dengan metod yang macam tu, AJ tertanya di mana dia dapat sumber itu, siapa yang ajar kan. Okey, sebenarnya dalam Islam kita ni ada metod yang paling mudah lah, yang Nabi ajar, yang memang betul-betul dalam Quran, dalam hadis ada, lepas tu ada ayat Quran pun ada dan sebagainya. Yang ini kalau korang buat, benda ni paling basic, kalau korang buat, insyaAllah korang akan dilindungi lah. Dan yang lindung korang ni bukanlah syaitan atau jin, yang lindung korang ni adalah Allah sendiri. Bila Allah bagi perlindungan, insyaAllah tidak ada apa sebarang makhluk pun yang boleh mendatangkan kesan, melainkan dengan izin Allah SWT benda tu sampailah. Kadang-kadang Allah bagi sampai pasal nak uji kita punya kita punya kesabaran, keimanan kita. Begitulah, kita reda lah kalau kita terima juga sihir tu. Tapi kalau korang nak mengamalkan, dia paling senang, paling basic sajalah korang amalkan. Okey, baca 3 kul. Okey, baca 3 kul, surah 3 kul. FJ rasa semua orang boleh baca, tapi pastikan korang buat yang fardu dulu lah. Korang solat dan sebagainya, korang puasa, yang itu jangan tinggal. Yang fardu itu wajib, buat yang wajib. Kemudian ditambahkan pula dengan kalau contoh lepas mayang ke apa kan, ataupun waktu pagi ataupun waktu petang, korang baca 3 kul. Itu satu. Lepas tu amalkan baca Ayatul Kursi. Yang ini ramai orang yang boleh baca, tapi ada juga orang yang ayat kursi ni dia tak berapa hafal. Jadi dia rasa 3 kul tadi tu pun sudah cukup lah. Amalkan 3 kul tu. Pergi mana-mana ke, pergi kerja ke, naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta ke, baca sekejap je, baca 3 kul tu, amalkan. Kemudian yang ini yang paling mudah lah, yang paling basic FJ bagi tahu. Kalau korang ada boleh ingat yang doa ni, yang ni doa yang Nabi ajar, iaitu kalau lagu dia Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang tu
selalu yang bacaan-bacaan ni dulu masa FJ sekolah kat asrama selalu baca waktu petang, okey. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amalkan 3 kali pun tak apa. Waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali. Dah cukup. Okey, kemudian kalau tambah lagi boleh tambah lagi. Yang ni ayat pendek je. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek je. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini nak tambah lah. Tadi 3 kul, lepas tu ayatul kursi, lepas tu ayat ni. Lepas tu kalau susah lagi nak amal ni, saya ni tak berapa pandai sangat ni. Saya semayang tapi saya nak amal-amal ni saya tak berapa ingat. Susah nak ingat ayat-ayat tu. Susah nak amalkan. Kalau susah sangat, korang amalkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila buat sesuatu, bila keluar rumah, bila balik rumah, tutup pintu, amalkan bismillahirrahmanirrahim. Nampak mudah kan bismillahirrahmanirrahim, tapi siapa yang tahu hakikat bismillahirrahmanirrahim tu, dia selalu amalkan dalam kehidupan harian dia. Dia buat apa-apa, dia baca bismillah, insya-Allah dia dapat kesan. Jadi kalau orang dah lakukan yang tanah tadi, apa yang kita nak buat? Kalau FJ, cara FJ senang je. FJ baca ayat kursi, FJ minta perlindungan daripada Allah SWT, ambil penyapu, sapu je ke tepi. Sebab bagi FJ, tidak akan ada yang memberi kesan kepada manusia melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izinkan, jadilah. Kalau tak jadi, tak jadilah. Macam apa tu? Ayat selalu ni AJ amalkan sendiri lah. Yang ni ayat tambahan lah, sebab AJ selalu amalkan maturat. Dalam tu ada ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Ayat tu AJ pegang kan. Jadi Allah dah lindung diri kita, apa yang nak kita takut lagi? Allah dah bagi jaminan lah, Allah akan lindung orang-orang yang beriman. Kalau kita rasa kita ni iman kita taruh mana, kita fikirlah. Tapi kalau tak buat apa yang Tuhan suruh dan sebagainya, kalau sihir tu sampai, kadang-kadang benda ni adalah hikmah lah yang Tuhan nak bagi pengajaran kepada kita supaya kita kembali kepada dia. Itu sajalah. Jadi kalau benda ni berlaku kepada korang semua, kejadian seperti ini, jangan dengar cakap tok bomoh, jangan dengar cakap tok dukun, jangan dengar perawat-perawat Islam yang mengaku perawat Islam tapi kita dengar tu dia macam tak ikut syariat. Kalau boleh carilah perawat-perawat yang ikut syariat kalau terkena sihir lah. Tapi kalau sebelum kena tu, lebih baik amalkan apa yang FJ bagi tahu tadi. Itu saja tips untuk pada malam inilah. So sampai di sini saja untuk video reaksi seram pada malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.